Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengerusi Masjid Jami' Parit Kasih beserta ahli dalam kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk bersama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita menimba, berkongsi sedikit ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ianya akan menjadi asbab kebaikan dan juga diterima sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pada malam ini hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini juga mempunyai kaitan dengan hadis yang ke-7 pada yang kita baca pada kuliah yang lalu, iaitu berkenaan dengan agama yang diredai oleh Allah ialah Islam. Cuma hadis yang ke-8 ini dia ada penambahan sedikit sahaja, iaitu wa anhu aidan, dan dari Abu Hurairah juga. Hadis yang ke-7 daripada Abu Hurairah dan hadis yang ke-8 juga daripada Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, qala man ata'ani faqad ata' Allah, sesiapa yang taat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang taat dan beriman kepadaku, yang ini kepada Rasulullah, faqad ata Allah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Caranya kita nak taat kepada Allah ini adalah kita taat kepada apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut apa yang telah diajarkan oleh baginda. Kita ikut apa yang telah ditunjukkan oleh baginda. Kita ikut apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh baginda. Bermaksud kita ini taat kepada Rasul, kepada Nabi kita, dan juga taat kepada Allah. Sesungguhnya redha Allah itu terletak bagaimana kita ini redha ataupun kita ini taat kepada perintah Nabi kita. Itu dia. Wa man asani faqad asallah,
dan sesiapa yang derhaka kepadaku, maka sesungguhnya ia telah derhaka kepada Allah. Sesiapa yang tidak mengikut jalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, sesiapa yang ingkar kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi, maka dia tidak taat kepada Nabi, seterusnya dia tidak taat kepada Allah. Kerana apa yang dibawa oleh baginda Nabi, itulah yang telah diperintahkan oleh Allah. Nabi takkan sampaikan sesuatu perkara, sesuatu perintah kepada umat, melainkan ianya semua wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Wa man ata'al amir faqad ata'ani wa man 'asal amir faqad 'asani. Dan kata Rasulullah juga, sesungguhnya sesiapa yang taat kepada ketua, yakni pemerintah, maka sesungguhnya ia telah taat kepadaku, dan sesiapa yang derhaka kepada ketua, yakni pemerintah, maka sesungguhnya ia telah derhaka kepadaku. Sama juga dengan konsep ini, iaitu di dalam Islam kita perlu, wajib kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan kepada ulil amr, kepada pemerintah kita. Yang dikatakan oleh Rasulullah ini, taat kepada ketua pemerintah ini selagi mana ketua kita ini tidak menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Maka selagi mana perintah itu tidak bercanggah dengan hukum-hukum agama, maka kita wajib taat. Soal dia ambil rasuah lah, soal dia salah guna kuasa lah, soal yang sebagainya, itu kita tak perlu nak perbahaskan. Selama ini kadang-kadang ada orang kata itu, orang tu kata je kita punya pemerintah, tapi dia ambil rasuah lah, dia ambil itulah inilah, dia buat itu inilah. Selagi mana kita ini tidak ada buktinya, ataupun kita semua dengar orang cakap je, kita tak pernah nampak pun, dan kita tak pernah pun ada bukti, maka kita taat sajalah. Selagi mana dia tidak melanggar kepada perintah Allah, tak menyuruh kita berbuat perkara-perkara yang maksiat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang ke-8 ini menyatakan bahawa taat kepada Rasulullah dan taat kepada pemerintah bererti taat kepada Allah. Hadis yang kita bacakan yang ke-8 ini, jika kita ini taat kepada Rasulullah dan kita ini taat kepada pemerintah kita, maka kita taat kepada Allah. Nak dapatkan taat kepada Allah ini, nak dapatkan redha Allah ini, maka dua perkara ini, iaitu taat kepada Rasulullah dan kepada pemerintah, kita perlu laksanakan. Sebagaimana yang diterangkan bahawa di antara pengertian-pengertian Islam ialah taat atau mematuhi hukum Allah. Oleh kerana hukum-hukum itu dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah dan dijalankan oleh pemerintah, serta pemerintah-pemerintah itu pula mengadakan hukum-hukum dan peraturan yang tidak berlawanan dengannya, maka taat kepada Rasulullah dan taat kepada pemerintah itu bererti taat yang membawa keredaan Allah. Kalau kita tengok kepada pemerintah sebagai contoh, pemerintah kita ni ada membuat undang-undang, sebagai contoh buat undang-undang, undang-undang lalu lintas, undang-undang jalan raya. Itu undang-undang itu dibuat oleh pemerintah. Undang-undang jalan raya tu tak ada dalam undang-undang hukum Allah, tak ada. Tetapi undang-undang jalan raya, undang-undang ketika mana kita di dunia ini, ada undang-undang itu dibuat oleh pemerintah kita. Sebagai contoh, undang-undang jalan raya. Kenapa kita dilarang ketika mana kita bawa kenderaan, kita dilarang untuk menggunakan telefon. Kita dilarang ataupun kita disuruh memakai tali pinggang.
Jadi undang-undang yang dibuat itu tidak berlawanan, tidak menyalahi apa yang disuruh dalam agama. Undang-undang itu yang dibuat itu demi menjaga keselamatan dan juga kemaslahatan kita. Sebagai contoh, undang-undang jalan raya traffic light, lampu isyarat. Kenapa dibuat lampu isyarat? Mesti ada sebab. Supaya kita ini terselamat daripada apa jua kecelakaan. Tapi ada di antara kita ni yang tak ikut. Dia kata, alah, soal hidup mati kan Allah yang tentukan. Kalau aku langgar traffic light pun bukannya berdosa. Langgar traffic light itu tak berdosa, dia kata. Tetapi undang-undang itu dibuat untuk menjaga keselamatan kita. Maka undang-undang yang dibuat itu kita perlu patuhi. Itu bermaksud kita patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau arahan itu pun kita tak boleh buat, maka apatah lagi arahan-arahan perintah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Undang-undang yang kecil yang manusia buat pun kita tak boleh ikut. Ini kan pula kita nak ikut undang-undang Allah. Jadi itu berkenaan dengan hadis yang ke-8. Ada hadis pendek je. Huraian dia pun pendek sebab dia sambungan yang hadis yang ke-7. Seterusnya kita lihat hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ini seronok sikit tuan-tuan, menarik. Dia berkenaan dengan kita ni. Hadis yang ke-9 ini. Wa anhu aidan. Hadis yang ke-9 ini juga daripada Abu Hurairah. Seperti mana yang saya terangkan pada awal hadis yang ke-7, Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. 6,000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis yang ke-9 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, taji'ul a'malu yaumal qiyamah. Segala amal akan datang pada hari kiamat. Kata Rasulullah, segala amal. Segala amal ini tak kiralah amalan yang baik ataupun amalan yang tidak baik. Semuanya amalan kita yang kita buat dekat dunia ini, semua amalan-amalan itu akan datang pada hari kiamat. Akan datang kepada Allah. Amalan-amalan yang kita buat. Untuk apa amalan-amalan itu datang, tuan-tuan? Untuk apa amalan-amalan itu datang pada hari kiamat? Untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakannya. Sebagai contoh, dekat dunia kita ini banyak buat amal-amal kebaikan. Maka amalan-amalan yang kita buat itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada kita. Syafaat ini apa dia, tuan-tuan? Pertolongan. Sebab dekat akhirat nanti kita perlukan pertolongan. Mana mungkin kita masuk ke dalam syurga Allah jika kita ini amal yang kita buat di dunia ini tak cukup banyak. Amalan-amalan kebaikan yang kita buat ini kalau tak banyak, jangan kita berharap untuk masuk ke syurga Allah. Masuk, tuan-tuan. Tuan-tuan akan masuk syurga. Kita semua umat Islam akan masuk syurga. Jangan risau. Cuma lambat ataupun cepat. Takkanlah kita nak jadi orang yang lambat terakhir masuk dalam syurga. Orang lain dah masuk dulu, dah bersenang lenang, dah hidup dalam syurga, dah hidup dalam keadaan yang aman. Apa yang mereka nak semua dapat. Kita ni masih lagi dalam neraka. Dan kata Rasulullah, fataji'us salatu fatakulu ya Rabbi anas salatu. Di antara amalan yang akan datang pada hari kiamat nanti adalah solat.
fataji'us solatu, maka akan datanglah solat pada hari kiamat. Lalu solat ini berkata kepada Allah. Solat, perbuatan yang kita buat ini akan berkata kepada Allah. Mesti tuan-tuan bayangkan macam mana amalan itu cakap. Amalan itu boleh bercakap ke Ustaz? Sedangkan yang saya tahu, yang kita tahu ni manusia yang boleh cakap. Amalan ni boleh cakap ke? Dia amalan. Mana dia boleh cakap Ustaz? Ustaz ni sesat ni. Amalan ini tuan-tuan, di akhirat nanti, amalan inilah yang akan datang dan yang akan berkata-kata, yang akan bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah amalan. Bukan kita ni, manusia ketika itu tak diberi peluang untuk cakap. Amalan-amalan yang kita buat di dunia, amalan-amalan itulah yang akan menjadi saksi dan akan bercakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan perkara-perkara yang ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara ini yang kita tak nampak, tetapi kita kena mengakui. Dan solat ini akan berkata kepada Allah, innaki ala khairin, ya Rabbi anas salatu, wahai Tuhanku, sesungguhnya akulah sembahyang. Sembahyang siapa tuan-tuan? Sembahyang si fulan ini, sembahyang orang ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada solat. Allah balas balik semula. Solat kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku solat. Maka Allah jawab, tujuan engkau itu baik, tetapi engkau sahaja belum cukup. Solat ini datang nak memberi syafaat kepada orang yang menunaikan solat. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai solat, kalau engkau je yang datang untuk memberi syafaat kepada orang ini, maka tak cukup untuk aku berikan syafaat ataupun untuk aku memberikan keampunan kepadanya untuk dimasukkan ke dalam syurga. Solat saja yang datang tak cukup. Bermaksud apa sini tuan-tuan? Maksudnya, kalau kita hidup dekat dunia ni, kita cuma sembahyang saja. Sembahyang itu juga tidak cukup untuk memberikan syafaat kepada kita. Sedekah kita tak buat, puasa kita tak buat, baca Al-Quran tak baca Quran, tak pergi masjid, sembahyang kat rumah. Maka kata Allah, solat tak cukup. Nak memberikan syafaat pertolongan kepada si fulan ini, solat tak cukup. Kemudian datang pula amalan yang lain, wataji'us sadaqah, dan datang pula sedekah. Wahai Tuhan, aku ini sedekah, aku nak memberi syafaat kepada orang ini. Maka kata Allah, tak cukup. Solat datang tak cukup, tambah dengan amalan sedekah yang orang ni buat. Kata Allah, tak cukup lagi. Tak cukup nak memberikan syafaat kepada dia. Maka datang amalan yang lain, wasiyamu, datang pula puasa. Ya Allah, aku ni puasa orang ni, sebulan ni aku puasa dia, aku nak memberi syafaat kepada dia. Kata Allah, tak cukup juga. Solat datang nak memberi syafaat, kata Allah tak cukup. Sedekah datang nak memberikan syafaat, kata Allah tak cukup. Puasa datang nak memberikan syafaat kepada si fulan ini, kata Allah tak cukup. Wal a'malu, dan amal-amal kebaikan yang lain datang kepada Allah nak memberikan syafaat pertolongan kepada si hamba Allah ini. Kesemuanya itu kata Allah tak cukup. Tak cukup. Kemudian summa taji'ul islamu fayaqulu ya Rabbi antas salamu wa anal islam. Maka yang akhirnya datang adalah Islam, agama kita. Islam ini akan datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Islam ini akan berkata apa tuan-tuan? Dia akan berkata,
wahai Tuhanku, engkaulah Tuhan yang bernama As-Salam. Nama-nama Allah ada 99. Al-Asma'ul Husna, 99 nama Allah. As-Salam adalah salah satu daripada nama-nama Allah. As-Salam. Dan akulah Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Islam, fayaqulullah innaka ala khairin bikal yauma khuzu bika u'ti ajzi. Tujuan engkau itu baik. Pada hari ini dengan engkaulah aku menerima, dan dengan engkaulah jua aku memberi balasan. Maksudnya apa tuan-tuan? Bermaksud, kalau kita ini orang yang beragama Islam, kalau kita ini mengamalkan sepenuhnya ajaran Islam, maka setiap amalan-amalan kebaikan yang kita buat ini barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah Islam. Islam ini adalah sebagai salah satu panduan kita untuk kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Amal Islam yang sepenuhnya, ikutlah apa yang telah diajarkan, apa yang telah digariskan dalam Islam, kita akan selamat dunia dan akhirat. Kerana dalam Islam itulah disuruh kita supaya solat, disuruh kita supaya membuat amal-amal kebaikan dalam Islam. Jadi jadikan Islam ini sebagai panduan pegangan kita yang utama. Sebab itu dalam bab ini dinamakan agama yang diredai Allah ialah Islam. Jadi kita amalkan sepenuhnya ajaran Islam, kita akan selamat dunia dan akhirat. Nak amalkan ajaran Islam yang sepenuhnya inilah yang susah tuan-tuan. Hadis yang ke-9 ini menyatakan bahawa amal-amal, yakni sembahyang, zakat, puasa dan lain-lainnya datang pada hari kiamat untuk menolong orang yang mengerjakannya. Islam juga akan datang, dan dengan Islamlah dinilai segala amalan. Amalan-amalan kita yang kita buat kat dunia ini akan dinilai oleh Allah jika kita ini berada dalam agama Islam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dalam amalan-amalan yang kita buat ini, amalan-amalan yang kita buat ini, kesemua amalan kita ini akan dibawa oleh malaikat. Solat kita akan dibawa oleh malaikat untuk dipersembahkan kepada Allah. Malaikat yang membawa amalan ini salah satunya namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah ini akan membawa segala amalan manusia, akan bawa untuk dipersembahkan, untuk ditunjukkan kepada Allah amalan yang kita buat. Tetapi tuan-tuan, ada di antara amalan yang kita buat ini, bila mana malaikat ini bawa, dia tersangkut. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi melalui 7 lapisan langit, dan setiap langit itu dijaga oleh seorang malaikat. Ada malaikat yang jaga. Langit yang pertama ada malaikat jaga, langit yang kedua ada malaikat jaga, langit yang ketiga sampai langit yang ketujuh, kesemua tu ada malaikat yang jaga. Maka malaikat hafazah ini, malaikat yang membawa amal manusia ini, bila melalui langit yang pertama, maka malaikat di langit yang pertama akan tanya, wahai malaikat, kau bawa apa ni? Kata malaikat hafazah tadi, aku bawa amalan manusia ini untuk dipersembahkan kepada Allah. Malaikat yang pertama lepaskan. Sampai pula dekat malaikat yang kedua, di langit yang kedua, malaikat itu tanya juga seperti mana malaikat yang pertama tadi tanya, wahai malaikat hafazah, apa yang kau bawa? Maka malaikat hafazah kata, aku membawa amalan si fulan untuk dipersembahkan kepada Allah.
Malaikat yang kedua ni tuan-tuan, kalau lepas dia akan naik yang ketiga. Kalau tak lepas, yang kedua ini akan campak balik amalannya ke bawah. Amalan ini tak sampai kepada Allah. Kenapa amalan tak sampai kepada Allah? Ada sebabnya kenapa amalan-amalan kita yang kita buat di dunia tak sampai kepada Allah. Tak sampai kepada Allah maksudnya Allah tak terima. Sebagai contoh, solat kita. Kita solat, solat hari-hari kita solat 5 waktu, tak tinggal pun. Malaikat tu bawa sampai ke langit yang langit yang pertama, lepas. Langit yang kedua lepas. Langit yang ketiga lepas. Langit yang keempat lepas. Yang kelima lepas. Yang keenam lepas. Yang ketujuh campak balik. Kenapa dicampak sebalik amalan sembahyang kita yang kita buat? Tu nanti ada dijelaskan. Kenapa amalan-amalan yang kita buat ini tidak sampai kepada Allah? Ada sebab kenapa tak sampai. Segala yang berlaku pada hari kiamat, seperti kebangkitan manusia hidup semula dan balasan amal masing-masing, keadaan syurga dan neraka dan lain-lainnya, adalah perkara-perkara yang diterangkan perihalnya oleh Allah dan Rasulnya. Segala yang diterangkannya itu adalah benar belaka, tetap berlaku sama ada manusia meyakininya atau tidak. Maka peristiwa hari akhirat, peristiwa kita dibangkitkan semula selepas alam akhirat, di padang mahsyar, kemudian peristiwa kita ditimbang amalan kita, peristiwa kita melalui titian sirat, syurga dan neraka, semuanya itu adalah benar. Semua perkara-perkara ini telah pun dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Maka perkara ini adalah benar. Kita akan melalui setiap satu fasa untuk menuju ke alam yang abadi. Tak lama lagi kita akan sambut peristiwa awal Muharram. 1 Muharram, hari Jumaat Jumaat tak salah 1 Muharram. Maka akan adalah nanti ceramah awal Muharram. Baca doa akhir tahun, kemudian baca doa awal tahun. Peristiwa awal Muharram, penghijrahan. Penghijrahan kita daripada tahun yang sedia ada ini kepada tahun yang baru. Apa azam kita untuk kita perbaiki pada tahun yang baru, iaitu bermula daripada bulan Muharram. Dia ada peristiwa tuan-tuan. Kenapa peristiwa penghijrahan itu dikaitkan dengan bulan Muharram? Itu nanti tuan-tuan dengar penceramah lah. Ceramah yang dipanggil lah. Kemudian, dan Nabi SAW menyebut di antara sebab mengapa tidak diterima amalan-amalan manusia itu adalah kerana ada amalan yang dibuat dihiasi dengan sifat riya. Mungkin dalam ketika mana kita solat, mungkin akan ada timbul perasaan riya. Bila mana kita sedekah, mungkin ada timbul perasaan riak. Riak ni apa tuan-tuan? Riak ni kita rasa dalam diri kita ni lah yang paling terbaik. Contoh kita sedekah RM10. Kebetulan masa tu orang nampak, maka kita pun, wah, aku sedekah RM10, kan? Kita rasa bangga. Orang lain sedekah RM1, aku sedekah RM10. Kita riak. Ketika mana kita solat, mungkin ada orang tengok kita solat. Orang tengok aku solat ni, kena sembahyang betul-betul. Riak. Maka amalan-amalan yang disertakan dengan sifat riak, Allah tak terima. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita melakukan segala amal ibadah ini, kita perlu lakukan ikhlas kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Sebab itu dalam kerana kita solat,
usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Puasa pun sama, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Semua amalan yang kita buat kerana Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan nak dapat pahala dengan mudah, pahala dengan senang, niatkan setiap perbuatan yang kita buat kerana Allah. Tuan-tuan nak datang ke masjid, nak solat berjemaah, niat kerana Allah. Tuan-tuan keluar daripada rumah, nak pergi kerja, nak pergi kebun ke dan sebagainya, lillahi ta'ala. Hari ini aku keluar daripada rumah, nak pergi kebun, nak mencari rezeki kerana Allah Ta'ala. Aku nak makan ni, bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala. Aku nak makan kerana Allah. Segala amalan yang kita buat, jika diniatkan kerana Allah, maka amalan itu dikira sebagai ibadah. Bila ibadah, kita akan dapat pahala. Itu dia. Senang saja tuan. Nak dapat pahala ni mudah. Tapi jangan nak mencuri baca niat lillahi ta'ala. Aku nak pergi rumah orang ni malam ni, nak mencuri ni kerana Allah. Bila pula kamu mencuri ni kerana Allah? Nak minum arak, katakan baca bismillah dulu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum arak baca bismillah, tak betul. Amalan-amalan yang baik yang kita buat lillahi ta'ala, maka dapat pahala, ganjaran yang dapat. Kemudian ada juga di antara amalan-amalan yang kita buat, tetapi diri kita ini, dalam hati kita ini ada sifat hasad dengki. Ada sifat suka mengadu domba, menabur fitnah, benci kepada para alim ulama dan berbagai-bagai lagi. Amalan yang kita buat ni tuan-tuan, kalau tak diterima oleh Allah, maka kita kena muhasabah diri kita. Kenapa amalan yang aku buat kat dunia ni, kenapa Allah tak terima? Sebab kadang-kadang dalam hati kita ini ada perasaan kita ni hasad dengki pada orang lain. Suka mengadu domba. Tahu mengadu domba? Mengadu domba ni maksudnya kita suka melaga-lagakan orang. Kita jumpa dengan orang A, kita kata orang B tu perangainya buruk. Bila kita jumpa dengan orang B, kita kata orang A ni perangainya buruk. Tadi dia kata engkau benda yang bukan-bukan lah. Dia jumpa dengan orang yang lain, orang dia tu kata engkau macam-macam tadi. Dia suka melaga-lagakan orang. Maka bila ada sifat yang macam tu, amalan kita yang kita buat ini tak diterima oleh Allah. Menunjukkan amalan ini memang amalan yang akan menghapuskan apa yang kita buat. Berhati-hati tuan-tuan. Rasanya orang lelaki ni dia tak ada hasad dengki. Orang lelaki ni dia tak kisahlah, jiran sebelah beli rumah, beli kereta baru, tak kisah. Beli motor besar, tak kisah pun, biarlah dia, rezeki dia kan. Orang lelaki. Kalau orang perempuan tak boleh tuan-tuan. Orang perempuan ni kalau dia nampak jiran sebelah pakai gelang besar, dah mula mesti dia ada perasaan iri hati. Wah, jiran aku ni pakai gelang besarnya, nanti dia mulalah. Dia mula, dia jumpa dengan kawan dia, kau nampak tak tu si Sernah tu pakai gelang besar, mana dapat duit tu? Kalau tuan-tuan tengok cerita Mami Jarom kan, tahulah gelang sampai ke siku panjang kan, masing-masing tunjuk iri hati. Jiran beli kereta besar, dia pun paksa suami dia suruh tukar kereta. Ada tuan-tuan, manusia yang tak boleh kalah dengan orang lain. Hatta walaupun dengan adik-beradik sendiri, dengan jiran-jiran sendiri pun dia tak boleh kalah. Dia mesti nak menang. Kalau jiran sebelah besarkan rumah, tak lama dia besarkan lagi rumah dia pula.
Jadi amalan-amalan ini, perbuatan-perbuatan yang tak baik yang kita buat ini, dia akan menghalang amalan kebaikan yang kita buat ini diterima oleh Allah. Jadi kita kena berhati-hati tuan-tuan. Jangan sampai ada perkara perbuatan yang kita buat, dia akan menghalang amalan kebaikan kita ini diterima oleh Allah. Berhati-hati. Kemudian ada juga di antara syarat-syarat untuk diterima amalan ini tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam kitab Tanbihul Ghafilin dinyatakan bahawa di antara syarat untuk diterima amalan itu ialah yang pertama, kita hendaklah berilmu. Nakkan solat kita ini diterima oleh Allah, maka kita kena ada ilmu. Nakkan solat kita ini sampai kepada Allah, kita kena belajar macam mana cara menunaikan solat. Solat fardu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Kemudian kena tahu juga apa rukun-rukun di dalam solat, bila masuk waktu solat, macam mana cara nak niat, macam mana cara yang betul untuk mengangkat takbiratul ihram, bagaimana cara yang betul untuk rukuk, bagaimana cara yang betul untuk sujud. Maka semua itu kita perlu belajar. Jangan kita ini buat satu amalan, sebagai contoh solat, kita ikut orang. Orang itu takbiratul ihram, dia takbir tinggi sikit, mungkin lain daripada kita. Maka kita ikut dia pula orang tu. Dia ni takbir lain ni. Dia ni tuan haji. Tuan haji takkan takbir salah. Aku yang salah agaknya ni. Kita pun ikutlah dia takbir. Takbiratul ihram kan. Sedangkan kita yang takbir betul. Tapi disebabkan kita tak ada ilmu, kita ikut-ikut orang, maka tak diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting tuan-tuan. Pakai kerusi itu termasuk dalam perkara yang lain. Kesempurnaan solat ini dituntut untuk orang yang berupaya. Kalau orang itu berupaya untuk berdiri, maka wajib baginya solat berdiri. Orang yang tak ada keupayaan, sebagai contoh tuan haji duduk semayang dekat kerusi, maka dia akan duduk di kerusi. Dan sujud juga, dia tak boleh sujud di bawah. Di bawah tak boleh sujud, tak boleh. Sebab dia tak berupaya untuk berdiri, maka dia tak akan mampu untuk sujud. Bila sujud, dia kena turun bawah, kemudian nak naik semula, dia tak ada. Itu yang tak ada upaya. Maka hukumnya apa tuan-tuan? Boleh solat dengan cara duduk. Dalam Islam pun tak mampu berdiri, duduk. Tak boleh duduk tuan, baring. Tak boleh baring, gunakan isyarat. Dalam Islam itu Allah dah berikan kelonggaran-kelonggaran, keringanan-keringanan, asalkan kita solat. Jangan tinggal. Kenapa tak semayang? Aku tak boleh sujud. Kenapa tak solat? Tak boleh berdiri lama-lama, kaki sakit. Itu bukan alasan untuk kita meninggalkan solat. Solat dengan duduk pun Allah terima. Yang penting niat kerana Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah tahu. Allah Maha mengetahui keadaan kita. Tak boleh kita sembahyang secara berdiri, maka duduk. Maka Allah akan tahu. Allah tahu kenapa orang ini sembahyang duduk. Disebabkan tak ada upaya, disebabkan kakinya sakit. Maka soal diterima ataupun tidak itu bukan soal kita. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tugas kita cuma kita buat segala amal yang kita mampu
dan ikhlaskan kerana Allah, niatkan kerana Allah, buat dengan sehabis baik, maka Allah akan terima amalan kita. Jangan risau. Solat duduk pun boleh, tak jadi masalah. Jangan kata, kau ni sembahyang duduk, mana ada orang sembahyang duduk. Sembahyang duduk pun boleh tuan-tuan. Nak rokok katakan, orang tu dia boleh berdiri, boleh sembahyang berdiri, tapi nak rokok belakang badan dia ni tak boleh, maka dia terpaksa bongkok sikit je, boleh juga. Tak perlulah dia rokok dengan cara orang yang sihat, seperti mana orang sihat rokok. Kalau dia duduk, dia nak duduk duduk antara dua sujud. Ada di antara kita kadang-kadang dia sujud, dia tak boleh duduk, dia macam ni, dia tak jejak pun dekat cara duduk yang betul. Itu pun diterima oleh Allah, disebabkan oleh kesukaran, keuzuran yang dialami. Jangan risau. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nanti insya-Allah kita akan sambung lagi lah pada kuliah yang akan datang. Jadi cukuplah sampai situ saja. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita kongsikan pada malam ini akan memberikan sedikit manfaat. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Jadi marilah kita tutup dengan majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.